selesai kita membaca ataupun bertalaqi pada surah ini. Antara perkara yang paling sangat penting daripada sudut talaqi, sangat penting yang pertama, nasihat saya, hati-hati pada apabila kita menyebutkan huruf dhad tadi, wal adiyati dha. Kat sini hati-hati. Dan paling banyak berlaku kesilapan pada ayat yang kelima, fawasa. Dia terbaca sa. Kerana apa? Kerana dia terpengaruh dengan huruf ta tadi. Maka dia terpengaruh dengan huruf ta, maka di sini dia sudah menukar huruf sin menjadi huruf sad. Fawasatna bihi. Kat sini salah kat sini kena fawasa. Ingat, fawasa, bunyikan sin dulu. Fawasato, jangan fawasata. Tata tak mau lah. Fawasatna bihi jam'a. Yang lain tidak ada masalah yang besar. Okey, habis sudah kita tadabbur, habis sudah kita talaqi, dan insya-Allah pada hari ini kita akan tadabbur, yakni kita akan masuk kepada surah kita, yakni surah Al-Adiyat. Pada surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada surah Al-Adiyat. InsyaAllah surah Al-Adiyat ini merupakan surah selepas daripada surah Al-Zalzalah. Selepas daripada surah Al-Zalzalah, kita masuk kepada pengenalan yakni surah Al-Adiyat. Masuk kepada pengenalan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini para ulama berselisih pandangan dan pendapat tentang status surah Al-Adiyat. Apakah surah ini termasuk di dalam kategori surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Majoriti para ulama menyatakan surah Al-Adiyat adalah surah Makkiyah berdasarkan topik perbahasan pada surah ini. Kerana surah ini perbahasannya berisi tentang keadaan hari kiamat, di mana hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membongkar seluruh rahsia yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Maknanya segala apa yang kita buat di muka bumi ini rahsia. Apa semua yang kita buat sorang-sorang kat rumah, apa yang kita buat tanpa pengetahuan orang lain, apa yang ada dalam hati kita, kesemuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan telah dimaklum bahawasanya surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat ni, kita tahulah surah-surah Makkiyah. Namun sebahagian kecil para ulama yang lain menyatakan bahawasanya surah ini adalah surah Madaniyah. Kenapa disebut dengan surah Madaniyah? Kerana pada awal ayat pertama sehingga ayat yang kelima tu Allah bercerita tentang kuda perang. Allah menceritakan tentang kuda perang. Nanti kita akan kaitkan apa kena mengena kuda perang ni dengan hari kiamat. Apa kena mengena kuda pula? Nanti kita akan lihat. Mereka berdalil bahawasanya Allah berbicara tentang peperangan pada surah ini. Dia sebut kuda perang, wal adiyati dhabha. Sebagaimana di awal-awal surah Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang yang masuk dalam area peperangan. Sedangkan peperangan terjadi saat Nabi sudah berpindah ke Madinah, iaitu peperangan yang pertama, perang Badar. Disebutkan bahawasanya surah Al-Adiyat memiliki dua nama. Yang pertama surah Al-Adiyat itu sendiri, dan yang kedua disebut juga surah Wal-Adiyati dhabha. Surah yang Wal-Adiyati dhabha. Ini ada nak dua nama. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang pertama tentang surah ini. Pada permulaan surah Allah Subhanahu wa taala menyebut Wal-Adiyati dhabha.
Wal'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Tiba-tiba dia masuk demi kuda perang. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah dengan kuda perang. Apakah sifat-sifat kuda perang ni? Sifat-sifat kuda perang ni apa dia? Kuda perang ni sifatnya seekor ataupun binatang yang mana diperintahkan menurut perintah. Kan? Kuda perang ni kalau dia suruh pergi perang, pergi. Lari laju, lari. Sebab itu al-adiyat diambil daripada kata al-adwu dalam bahasa Arab yang artinya berlari dengan cepat. Ya, ini al-adu maksudnya berlari. Sedangkan dhabha dalam bahasa Arab adalah suara yang keluar daripada seekor kuda yang terengah-engah. Terengah-engah ni maksudnya dia punya suara tu termengah-mengah kerana laju yang teramat sangat. Sehingga daripada segi bahasa, makna ayat tersebut ialah demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Kalau kita lihat nota tu, terengah-engah ni maksudnya termengah-mengah dengan nafas yang memburu, habis berlari dengan cepat dan sebagainya. Kalau kita lihat, kalau kita duk buru orang curi rumah kita, orang curi harta kita, orang masuk dalam rumah, pencuri masuk dalam rumah, kita nampak pencuri tu lari, kita kejar sehabis-habisnya sampai mengah-mengah kita. Bukan bermakna penat, tetapi memang kita meluap-luap pada ketika itu. Itu maksudnya. Ini dengan nafas yang memburu. Gitu. Maksudnya yakni berlari, demi yang berlari dengan cepat sambil terengah-engah. Dia tak sebut kuda kalau ikut dalam tafsir. Pada ayat ini Allah tidak menjelaskan tentang mausuf yang disifati, iaitu siapa yang terengah-engah. Sebahagian para ulama kata ianya kuda. Sebab kerana apa yang dimaksudkan dengan yang berlari terengah-engah pada ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian para ulama demi kuda lah, demi kuda perang yang berlari kencang. Sebahagian para ulama, antaranya yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ibnu Abbas, berpendapat pendapat yang menyatakan kuda ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahawasanya makna al-adiyat adalah kuda. Kata Ibnu Abbas ni seorang yang ahli tafsir yang hebat, sehingga Nabi SAW apabila Nabi menziarahi Ibnu Abbas masih kecil lagi pada ketika itu, Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam takwil Quran, dalam ilmu Al-Quran. Ibnu Abbas ni antara sahabat Nabi yang hebat di dalam bidang Al-Quran, tafsir. Sebab itu ada tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al-adiyat ni maksudnya adalah kuda. Sebab itu sebahagian terjemahan dia maksud demi kuda perang. Ibnu Abbas, demi kuda perang yang berlari dengan cepat dan terengah-engah dalam peperangan. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir, kerana ayat ini berkaitan dengan kuda dengan meninjau ayat-ayat yang selanjutnya. Maknanya tengok pada ayat selanjutnya, maka ia kuda lah, dengan sifat kuda itu sendiri. Kemudian adapun Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahawasanya makna al-adiyat adalah unta. Sebab unta kalau berlari dia pun dah bunyi juga. Dan unta juga antara sifatnya ada tahan. Unta dengan kuda ni kalau dia suruh pergi, pergilah. Kalau dia suruh duduk, duduklah. Kedua-dua mempunyai sifat yang sama, yakni tahan. Sebab itu Allah bersumpah dengan dua binatang ini. Walaupun tafsirannya berbeza, tetapi binatang yang ada sifat tahan, yakni wal-adiyati dhabha. Sebab itu kalau kita lihat tafsir Al-Baghawi dan juga Fathul Bari disebut di dalam hal ini. Sayyidina Ali kata dengan Ibnu Mas'ud, dia kata yang ini unta.
Kata Ibnu Abbas, wal adiyat maksudnya di kuda. Sebahagian jumhur majoriti kata kuda, melihat kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, seekor kuda dan kuda-kuda yang memercikkan bunga api, yakni dengan pukulan kuku kakinya. Kuda ni dia ada ladam, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut apa dah, dia ada bahagian kaki dia tu ada macam cengkerang yang keras, yang apabila dia pijak ataupun berlari akan mengeluarkan api jika bergeser dengan batu-batu. Sebab itu seekor kuda yang berlari dengan cepat, lalu kuku-kukunya mengenai batu-batu menyebabkan satu kesan yang muncul, iaitu keluarnya percikan-percikan api. Dan sifat seperti itu hanya muncul pada kuda, tidak pada unta. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, dia kata unta pun boleh juga. Bila unta tu berlari, dia bukan memercikkan api, dia akan menyelerakkan batu-batu tu. Batu-batu tu akan ke tepi, dan batu-batu tu akan bergeser dengan batu-batu yang lain. Biasalah batuan orang Arab ni, batu-batu tu banyak, maka akan menimbulkan perbenturan, menimbulkan bergeseran dan menimbulkan percikan api. Ini para ulama berselisih sekali lagi, sama ada unta ke ataupun kuda ke. Cuma kita majoriti kata kuda. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah kata falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Pada waktu inilah yang sangat tepat untuk menyerang. Kenapa disebut menyerang pada waktu pagi? Istilah menyerang ni pun para ulama khilaf. Saat ini musuh dalam keadaan yang lalai ditambah dengan melakukan penyerangan dengan pasukan berkuda. Ini biasa strategi yang dilakukan dalam peperangan. Tetapi kata Sayyidina Ali, ini bukan kuda, ini unta. Maksud falmughirati subhani, orang-orang ni menggerakkan unta pada waktu pagi, yakni untuk menuju ke Mina. Sebab itu ada pun pandangan tafsir Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud, maka maksud ayat ini adalah unta yang berjalan dengan cepat di pagi hari daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Biasa orang nak pergi haji. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa seseorang yang sedang melakukan ibadah haji, maka dia keluar daripada Muzdalifah di waktu pagi hari. Setelah salat subuh, dia akan berdiam seketika di Muzdalifah, atau dikenal dengan Ma'syaril Haram, Masy'aril Haram, saat untuk berdoa kepada Allah sampai matahari naik sedikit kuning, lalu dia berjalan menuju Mina. Dan demikianlah sunnah yang sepatutnya dihidupkan apabila seseorang itu menunaikan ibadah haji. Allah berfirman, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, maka apabila kamu bertolak daripada Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yakni maksudnya doa lah di Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Selesai salat subuh, sekejap tenang, sekejap minta doa, baru bergerak ke Mina. Okey. Ini pandangan. Kemudian ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a. Kesan kuda dan unta ni, kata Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud unta, kata Ibnu Abbas kuda. Apa persamaan di antara khilaf kedua-dua ni? Yakni unta dan kuda ni kalau lari memang berdebu lah. Unta ni tak bolehlah lari seperti kuda laju, tapi unta ni bila dia jalan maka akan menaikkan debu. Sebab itu kuda-kuda yang masuk ke dalam medan peperangan dengan gerakan yang sangat cepat menyebabkan debu-debu berterbangan. Demikianlah juga unta-unta dalam gerakannya menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Dua-dua ada debu. Bila lari saja berdebu. Kerana apa? Kerana kawasan pada ketika itu. Kemudian Allah pada ayat yang kelima, Allah bersumpah pada ayat 1 hingga kelima. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jam'a,
tengah-tengah kumpulan musuh. Kalau kata Ibnu Abbas, dia menyerbu ke tengah-tengah jam'ah, maksudnya ke tengah-tengah orang yang ramai, musuh, bermaksud musuh. Sebab artinya kuda tersebut menghantarkan pasukan masuk ke tengah-tengah barisan musuh dan bertempur dengan mereka. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ali, tak, maksud jama'ah itu adalah jama'ah, orang-orang yang pergi ke Mina, jama'ah, orang yang sedang menunaikan haji. Sebab itu adapun jika mengikuti pentafsiran Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud, maka dia kata unta itu masuk ke tengah-tengah jam'un, dan jam'un adalah satu nama daripada Muzdalifah, tempat orang-orang berkumpul di situ. Dia membawa maksud dalam hadis riwayat Muslim, wa waqaftu ha huna wa jam'un kulluha mauqif, dan waktu wukuf pula di Muzdalifah dan jam'u di Muzdalifah, seluruhnya adalah tempat wukuf. Dia kata maksud jam'un tu keseluruhannya lah, orang yang berkumpul di situ. Itu kata tafsiran Sayyidina Ali. Adapun kelima-lima ayat tersebut, tafsiran ayat tersebut kelima-limanya daripada sifat yang berlari dengan keadaan yang sangat kuat, berdebu. Sebahagian para ulama kata ia unta, sebahagian besar lagi kata kuda. Okeylah, dalam kita lihat ayat-ayat ini, sama ada kuda atau unta, dia merangkumi ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 dia merangkumi satu keadaan yang mana kedua-dua binatang ini dia taat dan patuh kepada tuannya. Kalau kita lihat unta ni, dia sanggup membawa bebanan yang berat. Kalau disuruh berjalan, dia akan jalan walaupun dalam keadaan bersusah payah. Begitu juga kuda, dia bagi makan, dirawat, disediakan minuman. Maka kalau dia suruh pergi perang pada ketika itu, dia tidak fikir panjang, dia akan merujuk, mengikut kepada kehendak tuannya yang menunggang kuda tersebut. Sebab itu pada ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Apa perbezaan, apa yang Allah nak terangkan pada ayat 1 dan sampai ke-5 dengan ayat yang ke-6? Merujuk kepada binatang ini, apabila tuannya bagi sesuatu yang bernilai, maka dia akan taat. Tetapi manusia ni Allah bagi nikmat macam-macam, tapi tak pernah kita bersyukur kepada Allah, bahkan kita ingkar. Sebab itu innal insan, Allah guna perkataan insan merujuk kepada keseluruhan manusia. Kadang-kadang manusia ni tak bersyukur kepada Tuhannya. Sebahagian ulama berusaha menjelaskan hubungan sumpah-sumpah tersebut dengan menggunakan sifat-sifat kuda dan sifat-sifat manusia yang ingkar. Mereka menyatakan bahawa Allah menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda. Sebahagian lain menyatakan keadaan unta yang memiliki sifat-sifat taat. Sifat-sifat taat. Unta yang berlari, dia suruh lari, dia lari. Kalau dia suruh menyerang, menyerang. Dia tak kisah debu ke tak debu ke, bila orang tu suruh dia akan buat. Taatnya kedua binatang ini. Allah tak sebut kucing, walaupun kucing ni orang sayang. Sebab kucing ni biasa kalau dia dah makan, dia lentuk habislah, tidur. Tapi unta dan kuda ni, selepas dia makan, bila tuannya suruh berjalan jauh, dan unta dan kuda ini merupakan binatang yang merupakan boleh bekerja dengan keras dan merupakan binatang yang taat. Jika kuda tersebut diberi kenikmatan oleh tuannya, maka dia akan berterima kasih kepada tuannya. Binatang ini, kalau kuda ni, kalau dia bagi minum, dijaga kuku dia, kaki dia dibagi ladam yang baik, ditukar selalu, maka dia akan memberikan khidmat yang terbaik kepada tuannya. Dan kuda itu dirawat. Bahkan unta pun, kalau diberi makan dengan baik, dijaga dengan baik. Unta ni kalau disuruh pergi jauh pun, dia akan bawa berat, muatan yang berat itu, dan pergi jauh mengikut arahan tuannya.
Sebab itu, sehingga kalau anda kata tuannya memerintahkannya untuk berperang, maka mereka pun akan berperang. Bahkan ketika dia harus masuk ke tengah-tengah pertempuran demi menghantar tuannya menuju kemenangan, maka dia akan lakukan. Ini sifat apabila seseorang itu apabila binatang itu telah taat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berbeza halnya dalam keadaan manusia yang bahkan diberi pelbagai macam kenikmatan. Kita ni Allah bagi nikmat, harta banyak, sihat sepanjang tahun, daripada kecil sihat sampailah besar, belajar pandai, ada harta, ada kenderaan, ada kereta, anak sihat, cucu-cucu semua sihat, semuanya komplit. Tetapi kita tak pernah kata syukur kepada Allah. Sebab itu kata Hasan Al-Basri, huwal kufru alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kata Kanud adalah orang yang menghitung-hitung dan mengingat-ingat musibah dan melupakan kenikmatan dan anugerah daripada Rabbnya, daripada Tuhannya. Kata Hasan Basri, ni orang yang sentiasa kenang musibah. Aduh susahnya, padahal Allah bagi dia sihat sepanjang tahun. Hari itu saja dia sakit, aduh sakitnya, tak baik-baik ni. Padahal dia pernah sihat sepanjang tahun, baru sakit seminggu. Begitu. Fudail bin Iyad berkata, lakanu al-kanud alladhi ansathu al-khaslatu al-wahidatu min al-isa'ah al-khisal al-kathira min al-ihsan والشكر الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإنسان الحصال الكثيرة من الإساءة. Lakan al-kanud adalah satu sikap buruk, yang ini orang sentiasa berfikir buruk sahaja, maka dia melupakan kebaikan yang banyak. Asy-syakur, yakni yang pandai bersyukur ataupun yang berterima kasih, adalah satu kebaikan yang membuatnya ia lupa tentang keburukan yang sedikit. Ini di tafsir Al-Baghawi. Orang-orang yang seperti ini kerjanya sentiasa mengeluh saja. Bila dia susah, cakap susah saja. Ketika ia sakit, baru seminggu sakit saja, maka ia pun selalu mengeluh. Ia lupa bahawa selama ini berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, dia telah diberi kenikmatan sihat oleh Allah. Sebagaimana juga seseorang yang diberi kesulitan ekonomi, baru susah sikit, tetapi dia akan mengeluh susahnya, teruknya PKP ni, teruknya, susahnya. Tetapi bila Allah bagi kenikmatan, kerja dengan baik, ada sumber ekonomi yang banyak, bertahun-tahun lamanya, tetapi dia lupa selamanya Allah bagi dia rezeki banyak, tapi tak pernah dia ucap pun bersyukur. Kalau baru Allah uji sedikit, mengeluh. Sebab itu tanda-tanda orang beriman ni, apabila diuji sesuatu musibah, dia mungkin susah, tetapi dia tidak risau, kerana yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tak kesimpulan pada hari ini? Kesimpulannya, kenapa Allah sebut ayat 1 dan 5 ini berkaitan dengan kuda? Sebahagian para ulama kata unta, kerana kedua-dua binatang ini Allah nak tunjukkan kepada kita taatnya. Walau aku bagi, tuannya bagi makan, dia taat. Tapi kita Allah bagi sihat, makan, rezeki, anak, harta, tetapi hendaklah kita banyakkan bersyukur kepada Allah, setimpal dengan apa yang Allah bagi. Lebih banyak Allah bagi, banyaklah kita bersedekah, banyaklah kita berzikir, banyaklah kita solat. Bandingkan solat kita dengan rezeki yang Allah bagi, tak setimpal. Kadang-kadang kita mengeluh. Contohnya nak pergi kelas pun mengeluh. Lama sangat kelas, mahal sangat kelas, kelas pendek sangat, tak sempat nak pergi kelas, tak sempat nak baca nota, tak sempat, semuanya tak sempat. Tetapi Allah bagi rezeki kepada kita. Allah ni sayang. Sebab itu peringatan buat diri yang bercakap ini dan juga kita semua, semoga kita sentiasa bersyukur. Laksanakan kesyukuran itu bukan dengan mengucap Alhamdulillah semata-mata, tetapi laksanakanlah perintah Allah. Salat, puasa sunat, jangan tinggal, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagi rezeki lebih kepada kita.
Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada satu yang bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan sampai ayat yang terakhir insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah.